Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di bulan celebration di mana kami puaka tak sedap di mana puaka menyambut ulang tahunnya yang pertama, first anniversary. So sepanjang bulan Ogos ni kita konon tu feeling celebration lah kan. Jadi tak special macam mana pun lah kan, tapi harap yalah dapat menghiburkan. Yang penting jangan skip iklan. Setiap minggu saya cakap jangan skip iklan. Kalau nak support kita boleh beli merch kita di puakasg.com, dan jangan lupa subscribe di Susu TVC. Subscribe, like dan share, kasihkanlah viral. Okay, thank you so much kepada 23,000 lebih orang sejauh ni. Setahun kita dah dapat macam tu. Okey lah kan? Dengar tu. Okay, seorang lagi tamu kita minggu ni, beliau merupakan, ada orang tak suka sebut, yalah, makeup artist. Hambali. Ya, saya. Ni macam mana orang sebut apa, juru andam, Pak Andam, makeup orang panggil saya Abang Andam. Abang Andam. Sebab belum kahwin kan. Abang Andam. Makeup artist pun boleh, tak kisah. Makeup artist pun okey kan. Memang Hambali ni dia makeup artist, dia makeupkan untuk orang tau. Sorry goyang Dia blur pula. Sorry. Suka hati bapak je dia. Suka hati je dia goyang. Maklumlah. Kan? Hambali ni dia makeup artist untuk rancangan-rancangan di Suria. Kan? Betul. Luar negeri punya artis pun ada kan? Siapa kat luar negeri punya artis ada? Malaysia je lah. Yelah, siapa? Awal Syari. Awal Syari lagi? Tasha Sheila. Syamir. Syamir? Isyam Hamid. Isyam Hamid. Tu lokal lah. Okey lah. Consider local. I mean local and okey lah. Belum dual. Okey. Hambali ada bisnes, itu Hambali the Bridal Shop. Salah. Sekati je kau buat Hambali the Bridal Shop. Hambali the Wedding Regalia. Hambali the Wedding Galleria. Regalia? Regalia, okey. Hambali the Wedding Shop. Maybe lah, boleh buat merchandise lah nanti. Barang-barang. Tanda orang tak buat homework. Tak adalah, it's okay. Okay. Ni orang makeup artist ni saya dah jemput. Dah ramai. Kita dari Ellie, kita ada Indah, ada Elda, sekarang ada Hambali. So semua ada cerita yang seram. Hambali ni pun satunya. Dulu berkecimpung dengan Sri Warisan. Banyak cerita. saya kenal boy dari 2004 lah. 2004 China. Kita pergi China, Beijing. Cik nak maki kat dalam flight. Dalam flight kena marah. Yes. One blanket, one person. One blanket, one person. You're not supposed to change seat lah the other day. Cerita lama lah, tak apalah. So, okay, cerita dia. Okay. Banyaklah cerita, tapi kita berkongsi daripada saya zaman NS dulu. Boleh. It happens few occasion lah. So, saya daripada firefighter. Okay. Saya drop off jadi firefighter, saya pergi driver. So, after 1 year, saya naik pangkat lah, corporate lance corporal lance corporal satu gitu kan. So I was assigned to be the duty IC for the whole driver for CDA. Travel. Duty IC maknanya saya yang assign orang which detail korang pergi mana lah. Okay. So in order for me to serve my full NS, kita nak kena buat night duty. Maknanya kita kena stay in lah. Okay. So even as your the driver IC tu, you kena duty juga malam tu. So it was actually my first duty as a duty driver. Maknanya driver 24 jam tak balik rumah. Okay. So you daripada 8 pagi sampai the next day 8 pagi tu,
So you kena stay in camp lah. So malam it was my after dinner tu saya kena make sure the ambulance lah apa semua okay, then driver yang balik lambat tu semua make sure diorang hand over properly semua. Then it's I think around 12:30. So bila kita dah nak lock the door, then bila dia punya kelakar je, bila saya punya table tu dia punya key press tu is just next to window. So bila kita nak letak kunci tu, kita ada nampak kakak tu berjalan lalu je. Dia macam gliding. Dia macam dia bukan jalan tau, dia macam gliding. Dia macam skateboard. Kalau orang jalan lebih nampak kan dia macam berjalan. Dia macam naik skateboard lah gitu. Wow. Lepas tu juga saya call saya punya encik. Tu dah panik lah sebab saya seorang. So saya punya second IC driver tu tengah buat rounding dekat camp. So saya dah panik, saya call encik cakap aku nak balik hari ni sekarang ni juga. Kau nak charge aku, kau charge lah, aku tak peduli. Habis diorang tanya kenapa? Cakap asal, cakap dia, so aku nampak hantu lah. Okay. Tu dia cakap alah Alek lah, tu benda tu selalu ada kat situ. Lagi macam gitu. Tu dia cakap no, I'm going home today. Tu dia cakap, cik kata kalau kau nak balik, kau jual duty kau. Okay. Tu saya baru faham apa tu jual duty means, kau bayar orang to cover you for the next 12 hours lah. Wow. So saya balik lah. Memang tak boleh. Itu benda kira macam dia macam like quite close distance lah. Bila you letak kunci tu kat luar tingkap tu, dia jalan je slow. Tapi of course lah, tak tapi cuma tak lah. nampak muka. It's just that the white baju dengan the long hair. Panjang ke? Ada orang cakap apa tau? Ada sampai sini. Ada panjang. As far as I know, saya tak ingat sangat lah. Cuma dia tak nampak macam dia buruk ke gerondong ke tak. Dia just like nampak orang macam putih dengan hitam kan. So probably shoulder length lah. Baru gunting rambut lah tu. So that was my first encounter lah. Maaf. So since that day, saya jual duty saya. So every month saya get one driver, saya bayar dia $100 untuk 3 duty. So that was my first experience kan? Ya. Dah boleh knock-knock. Who's there? Betul? Itu cerita pertama. Okay, cerita kedua NS, tapi ni saya rasa saya encounter dengan another fellow campmate. Campmate lah. Boyan campmate kat mana? Campmate. Campmate. So kita balik night duty juga. So that time 11 o'clock. So kita keluar camp. I think ada 3-4 orang from different department that balik lambat. Okay. So dekat CDA tu ada bus stop. Okay. Ada satu bus stop A dengan opposite bus stop lah. Okay, so kita I think 3 orang lah tengah tunggu bus 172. So directly kita punya depan is another bus stop. So belakang dia ada macam hutan belukar gitu. So there's one big pokok besar. So bila kita tengah, itu tak ada handphone macam sekarang boleh WhatsApp ke, boleh tengok Instagram kan. So kita just like normal dengan macam cannot wait to get home, then balik mandi lepak. Then sekali kat pokok tu kita, I think the two of us, saya dengan this Chinese boy, nampak macam ada kelibat putih dekat belakang pokok tu macam so kita macam because it's clearly because tak ada vehicle moving, so you can just walk, tengok depan lah. Kan, so tengok depan macam buat bodoh, okay, macam ada orang macam cak itu tau. Gula-gula So kita macam so kita aku tengok dia tengok aku macam maybe it's just benda ke apa ke, tak bawa dua. So the second time tu dia macam lama sikit tau, dia macam cak, habis dia masuk balik. Ni 1, 2 lari, yang nombor 3 pun ikut lari. So kita lari kita masuk balik Provost punya guard house. So from there dia cakap asal, kita nampak benda lah. So that Chinese boy kata, I think got white thing like play hide and seek lah. So dia cakap white thing, but kita yang Melayu kita dah tahu benda tu benda apa kan. So from that Provost house, kita share cab, go back Choa Chu Kang lah. Kan? Yeah. So that was the two yang very clearly kita rasa kita nampak lah yang benda tu macam mencacak lah. So that was NS lah tu. So from there barulah percayalah wujudnya hantu. Macam memang daripada dulu kita selalu dengar orang cerita pasal NS live, nampak ni nampak tu, nak takut-takutkan nak takut-takutkan. Bila kita counter dia macam okay, this is real lah, real. NS. So from there I tak pernah buat lagi night duty. Tak pernah buat lagi night detail lah. So kalau kena benda-benda kita jual, maknanya bayar orang lah. Just to cover your duty for that. Tapi kalau sekarang macam kerja-kerja malam, okey lah, dah okey lah. Tu dulu lah kan. Tu dulu. Sekarang even dekat kedai, every Thursday night saya balik pukul 8. Oh, tak balik malam lagi? Tak akan balik malam.
Kedai kawasan mana? Woodlands. Woodlands dekat Industrial Park E5. Happening juga Okay, saya tak boleh cakap happening sekarang lah. Maybe dulu happening. Maybe mungkin dulu kita baru menampak maybe orang macam tergugat ke macam cemburu. Cemburu tak lah. Maybe tergugat lah macam dia ni cemburu kasar lah. Cemburu kasar lah kan. Tergugat macam dia ni lebih envy. Envy lah. Okay. So envy bahasa Melayu apa cemburu. Okay dah. Bukan tak tahu. Envy rasa envy lah. Nak cakap iri tak? Iri tak lah. Iri macam sakit hati kan. So maybe dia envy ke dia tergugat dengan apa yang kita ada. Mata merah. Lebih senang cakap mata merah. Itu basah lah. Mata merah. Okay. So it happens even before kita pindah to this Woodlands. Kita pindah 3 kali. First tu sebab kita berkongsi office dengan a wedding caterer. So yang dekat sana pun bila kita masuk the first time, that one is bila baru start. You know, you are getting excited about you nampak patung. Zaman tu tahun 2009 2010 patung tu macam ada muka, ada make up, you know, dia pakaikan rambut, pakaikan baju, kira full complete lah. Kita tak tahu kan. So there's one night bila kita tengah prep barang-barang, kira ada satu patung ni kita dah pakaikan gaun putih dengan rambut, dengan kita kira macam dia dah macam dah siap lah. So kita letak dia one side dan kita pack. So bila kita pack, dulu kita pakai luggage lah, macam baju-baju semua masuk luggage. So there's one particular gown yang neat and can tu yang skirt dalam yang kembang. Yang kembang macam putih pakai kita dah lipat dia punya can tu, kita masukkan dekat dalam luggage. So I remember clearly that I masukkan that thing dalam luggage. Then I cakap okay, nak ambil tie tu, ambil tie ke ambil dia punya men's punya barang-barang. So I go to the other side and I came back to that spot. That can is outside. Terbuka macam macam bukankah aku dah masukkan benda ni kan. So macam okay, pelik lah. So rasa memang perlu seorang macam pelik lah benda ni So macam okay, buat bodoh. So masukkan lagi, so lipat and then terus leave it. So macam okay, besok pagi baru kita settle lah benda ni. So bila kita the next day masuk kedai, that thing still outside. So kita macam okay lah, confirm ada something that's not right somewhere lah. Sebab kalau sekali maybe kita macam okay, terlupa kot, dah keluarkan balik ke apa. But this the second time kita clearly cakap okay, aku masukkan ni dalam luggage ni. So bila balik, dah takut kan balik. So the next day still out, dia terkeluar dan dia terbuka macam dia kembang dia tu macam okay, mungkin dia punya favourite dia nak tak kasi bawa. Don't take my So bila dengan actually my issue is always dengan patung. Sampai sekarang dalam kedai tak ada patung. Tak ada satu mannequin pun yang kita simpan. Gantung-gantung baju kat situ je lah kan? Semua kita gantung je. So tak ada macam nak dress up mannequin, tak ada. So the second one was ini terjadi pun dekat office first one. So actually kita ada share dengan Amani Weddings punya space lah, Amani Wedding. So Abang Kino cakap after the incident dia cakap, bang, I think we don't need to use this patung lah. Kata kita remove can or not. So kita just make do without the patung lah. Cakap suka hati kau lah. Kalau kau nak dismantle, kau dismantle dan kau put dekat belakang. So kita ada front door dengan back door. So back door tak pakai. So kata kau dismantle, kau letak kat belakang. So kita tak nampak. Cakap okay bang. So kita dismantle tau. Dah dismantle, kita letak. Tu saya dengan kawan saya, tolong diorang dismantle, kita ikat dan kita letak kat belakang. Tu kita cik Abang Kino cakap, bang okay, confirm dah settle. Cakap okay dah. Sekali besok pagi dia buka pintu, the first thing first yang ada depan mata dia is the patung. So pukul 7 pagi dia call dia maki, dia hampuk. Cakap kau macam gini. Cakap asal bang? Cakap aku suruh kau dismantle, kau letak patung tu kat depan pintu Tu kita dah macam, bang, actually kita dah sembunyikan dekat belakang lah. Cakap dia lilai tak lah bang, ni tak ada nak main-main prank-prank lah. Cakap tu betul Ham. Cakap betul bang, tak bilik bang. Cakap saya bawa kawan semalam dismantle the patung. Tak ada 3 patung lah. Cakap 3-3 kita letak kat belakang. Habis kat depan pintu ni apa? Nenek kau Tu saya dah kira dah dia marah tu macam dah bukan dia nak marah ke, dia dah macam betul-betul terperanjat. Kata right dia buka pintu dia nampak ada patung. Terperanjat lah, of course. Dia tu macam nak masuk takut kena maki. Terus cakap bang tak, kita tak main prank lah. Cakap dia memang betul kita dah simpan tu patung kat belakang. Kita pun ada patung kat belakang sini. Ya ke?
Kita pun nak kasih ya, kita dah niat nak kasih. Tak apa. So saya memang fobia lah dengan patung lah. Wow. Enjoy nampak makan. Ya. So itu kisah patung lah. Kisah patung. Sambil kita bercerita ni, tim yang lain makan kamera. Dia nak bagi tu orang tau. Sebab tak dapat makan. Tak apa. Ni, boleh. Kasih pan. Ciputan. Ini ciputan ni. Bismillah. Sekejap. Kalau nak tahu kat sini makan pun tak kisah. Tak boleh cerita. Ciputan ni tu buat kat Nurijah Sahat. Ya. Terima kasih kat Nurijah. Kasih. Sedap. Celebrate 1 tahun. Tapi keluarkan ni je. Oh, birthday. Of course. Bawa dia. Tak bilang? Kalau bilang kita bawa. Bawa patung. Tak apa, kita dah ada patung dah. Bawa caki patung. Okay. Yeah. So, that was the second story about the patung lah. Then, what I can say, saya tak tuduh siapa-siapa lah dalam industri wedding ke, bridal ke, but for what personally saya boleh label tempat yang paling scary dalam dunia bila wedding fair. Dia tanya, Haikal tanya serius? Serius. Sebab tu kalau ada wedding fair, Sekejap. Wedding fair. Apa-apa wedding affair. Wedding fair. Suatu yang berpuaka. Akan terjadi suatu something. Yes. Okay. Apa tu? Macam-macam. Different bridal ataupun different company will face different thing. Macam kita experience 2 kali. Dekat the first experience was yang first ni dia lead sampai ke kedai tau. Dia actually daripada first day pergi second day sampai third day tu macam ada je yang tak kena. So bila on the second day tu a lot of clients macam yang those buat pre-appointment dengan kita, they couldn't find our booth spot atau our booth. So in fact kita nampak diorang bila kita tap diorang punya shoulder macam macam jauh menonong. Kita pusing-pusing lah. Tak nampak, dah banyak kali kita pusing tempat ni tak nampak. So kita pun macam alah korang main-main ke apa. Kita don't take it seriously. Macam kita tak nak fikir yang orang jahat ke orang dengki yang kita siapa kan. Kita just small fry. So one of my photographer, he was handling the flyers. So dia kata bila aku hand over the flyer, like people just don't look and walk tau. Dia macam just like aku wasn't there. Jalan menonong. Macam kalau kau kasih barang, kau tak nak, tak nak. And you actually you acknowledge don't want ke macam tak nak. Dia kata bila aku pas depan mata dia macam like slowly dia walk away macam aku wasn't there, dia kata. So kita cakap okay, then maybe tak ada apa-apa lah kita gitu. So malam tu kita balik office. So saya dengan fotografer saya kita spend the night dekat office. So dalam pukul 2 gitu macam okay, aku dah nak tidur lah. So saya memang penakut. So saya takkan tidur kalau tak ada orang teman. Okay, so saya cakap dia okay, kau kat office, aku dekat showroom. Tapi saya bentang tilam yang pump air tu. Tu kat depan pintu sebab saya memang penakut. So kalau apa-apa saya berlari. Okay, faham. Okay, so dekat belakang saya ni ada satu patung yang kita nak bawa the next day untuk letak baju ke apalah. So I think dalam pukul 3, maybe 3-4 ke saya tak tahu lah. Aku dah remember. Saya dengar ada benda jatuh. Black. Benda jatuh. Okay. So you know bila you ada patung, so kalau patung tu jatuh ataupun let's say the screw loose kan, dia akan you boleh extend dia punya height kan. So dia akan jatuh like that. So it doesn't make sense if the patung jatuh dekat saya. Okay. Kat sebelah. So bila dia berdebang, so kita terbang macam nampak ada patung tu macam terperanjat dah. Macam tu lari keluar. Then my photographer keluar daripada bilik dia cakap asal. Dia cakap kau tengok macam aku tidur sini. So how come that patung from that distance boleh jatuh next to aku kan. Dia cakap it doesn't make sense lah ni. So dia pun macam ni tak boleh jadi lah. So that night kita tidur 2 orang, tapi dia tidur kat sofa, saya tidur kat bawah. Kita tak tidur, kita macam kau dah tidur belum? So kita the whole night tak boleh tidur because of the incidents lah. So in between ada macam 4 knocks.
4 ketuk kan like 1, 2, 3, 4. So kita macam buat bodoh. Dia macam dah kau buat bodoh je, kau jangan fikir sangat. Kalau kat orang putih cerita paranormal 3 knocks Kita 4. So that 4 knocks is memang kita dah immune. Who's there? Tak tanya. Macam dia 4 macam nanti aku balik sekejap lagi. Saya selalu akan jawab. So macam ada orang ketuk kan macam KK sekejap lagi aku habiskan ni lepas aku balik. So every Thursday memang tak akan stay. So misteri dia is kalau you patung skru dia jatuh, it should be jatuh ke bawah, dia bukan akan ke jatuh depan. like that. Betul. Tapi yang lelaki ni patung stay, biar perempuan ni jatuh patung yang jatuh. Pakai sok tinggi penat. Maybe lah. Tapi tak ada angin, tak ada ribut. So it's a mystery lah. So it continues to the next day. Kita tak boleh start. So the whole day was rough lah for us. Yang pun tak boleh nampak. Ikut sampai ke then langau. You can see lah langau. bila you langau. Lalat tu langau. Langau tu yang lalat hijau. Hijau lalat tai kat bangkai punya lalat. So lalat bangkai kat bangkai. So dia akan maneuver dekat booth you je. So kat booth tu kan kira hall tu besar apa. So kalau you punya area kat situ kan, dia akan kat situ je. Satu ke banyak? Kita ada satu. But we manage to catch lah. So kita catch, kita letak sebelah kita punya speaker dan kita buat ayat surah Baqarah kita all the way on. So that's the issue lah. So kalau memang kita takkan berbual dengan orang. Saya boleh mengaku saya takkan berbual dengan orang bila dekat. Then ada misteri orang hantar makan. Tiba-tiba tiba-tiba macam like this one is for Hambali. Macam gitu Make sure he eats lah. So I wasn't there. So I was dekat pengantin. So I think my friend yang cakap, ada orang kasih kau makan Subway lah. One set ke two set? Kata aku makan Subway ni boleh tak? Cakap dia makan lah tapi siapa kasih? Macam dia tak tahu. Ada satu budak perempuan deliver, dia kata is for Hambali. So kalau kau tak nak aku makan lah, dia kata wait, kau tak tahu siapa? Cakap tak. Okay, kalau kau tak tahu siapa, kau jangan makan. Tu dia tak asal. Kau jangan makan je. Cakap serius lah. Okay, kau I told him, kau nak buang, kau jangan clearly ambil buang tau. Cakap dia, because you might know that the person might loitering around to make sure whether kau makan ke tak. So dia kata, kau macam berbual serius je. Cakap, aku serius. Kata kau jangan makan. Kau ambil, kau action pergi toilet ke, kau buang sampah dan kau buang the whole thing. Because dia kata 2 kali lah. 2 kali dia orang tanya, dah makan? Itu sekali. So So masih masih. Wow. Habis orang tu pun macam dalam bidang ni jugalah. Tak lah, he was my friend lah. Tak ada yang tak tahu, kita tak tahu siapa. Misterinya tak tahu siapa yang, because kalau let's say our other friend from other bridal, kita kenal lah. Kenal dia ni hantar. But this one don't know who. So saya cakap, kalau kau tak tahu siapa, kau jangan makan lah. Macam dia tak cakap siapa from where, kau jangan makan. Right. Because benda ni pun kita belajar from like bila baru starting lah. Ada orang hantar nasi personally kat kedai, then every 5 minit dia call, dah makan nasi tu? So I didn't know. Then my friend yang photographer tu cakap, kalau aku jadi kau, aku tak makan. So I was like, why? So because she keep asking, kau dah makan ke tak? Lain kali cakap dah sudah So I think banyak kali dia text, dia message, kau dah makan. Supaya my friend cakap, kau cakap je dah makan. Nanti dia takkan message lagi. So I ask him, cakap why? Kata, mak aku cakap kalau kau tak tahu siapa kasih kau makan, kau jangan makan, because it can be something inside there. So from there baru okay lah, dulu kita siapa kasih kita makan je. Betul tak tahu. Betul. So bila dah tahu dia jadi macam yang kat luar tu, ingat kalau orang kasih makan ke apa, anak-anak remaja ni semua tak tahu siapa kasih makan, semua nak free food. So in fact it's not just makan lah, like benda air ke macam gift ke coklat kan. So sekarang saya kalau klien kasih macam abang kita buatkan something, kita ada macam sorry I tak boleh makan sekarang. Terus lah. Kalau nak kita makan sama-sama. Macam buka, kau makan, aku makan, then okay. Kalau macam tak apa untuk abang, kita macam okay nanti lah. Betul. Nanti baru makan. Lagi satu Ustaz Fadli pesan sebelum kita makan tu, yalah kita just baca Bismillahirrahmanirrahim juga kan, 3 kali ke apa. Kalau apa-apa terjadi maknanya yalah kan, baca bismillah je. So yalah kan. Maklumlah popular hamba ni. Tak. Saya
tak cakap yang saya dah medik ke apa tak. Ini semua macam maybe dalam that industri, kita punya industri ni is too kompetitif lah. Mungkin apa yang kita ada diorang tak ada ke, apa yang diorang tak puas hati ke, kita tak tahu. Sebab kita tak pernah menuduh siapa-siapa antara. Sebab this is real life experience, dan kita pun kadang bila kita experience, kita macam betul ke benda ni jadi kat aku. In fact yang patung yang tidur sebelah saya tu pun saya was affected tau. Yalah. The next day, the third day of the expo, one of my client call. So, are you okay? Out of nowhere, that this ex-client call me. Out of nowhere, dia kata, my mother dream about you dah 3 hari. Dia kata, you nak air tak? Tu lagi aku macam, apa ni? Macam kita macam, in fact kita tengah ada isu lah semalam, ada patung ke apa, kita cakap gini-gini. So, because my mother dah 3 hari cakap dia mimpi pasal you. So, kita macam duduk dekat luar tu macam, cannot be yang aku sakitkan hati orang ke orang buat aku. But benda-benda ni link macam it doesn't make sense lah. Tiba-tiba this client call kita, datanglah ambil air, my mother siapkan air, then you nanti dah habis you sema ke apa macam. Kata nanti ambil, saya jumpa dia, saya ambil air tu. Dia kata kalau kau minum, kau rasa air tu payau ke macam busuk, means the thing is inside you. So kita lagi macam, aku penakut kan. Tak berani. So memang penakut. Tu kata, alamak, kalau nak minum aku tak berani. So dia kata, then you can transfer the air some to a small bottle, and dia kata you masuk kedai from the right side all the way, kau spray satu putaran tu kan. So bila kau spray, kalau ada benda melintas, kau jangan panik. Buat tapi ada dengan fotografer kat sebelah. Ada? Tak ada. Tu memang takut lah. Macam kalau kita, because for myself, I think kalau aku buat, aku percaya pada benda ni. Kan kita dah terlalu paranoid macam akan nampak ke tak nampak. Kita tak tahu kan. So cakap aku spray, aku cakap dia, nak aku spray, kau ikut aku jalan, but aku will close my eyes. Because kat kepala otak ni dah imagine macam ada benda keluar, macam cak. So dia macam flashback lah. So macam, okay, you know what, aku akan buat ni, tapi aku make sure orang ada dengar aku. Kita tak lama lagi nak buat uji nyali tau. Test keberanian kat sini nak. Tak pernah. Essence suka hati je. Tak berani lah, tak berani. Sebab siapa yang kenal aku memang kita tahu. Kita kasih $15,000. Tak apa. Wow. Semua nak, kita pun nak. It's okay. No, aku tak nak. $15,000. Ya, so memang siapa tahu saya seorang yang penakut lah. Semua tak, yelah. Ya. Ya, slowly yelah, Ustaz cakap kita pun, kau takut pun memang takut. Bukan takut apa tau, macam terkejut. Terkejut. Tapi kalau boleh slowly kena beranikan diri jugalah, makan masa. Beranilah. Cuma sekarang macam boleh tinggal seorang dalam kedai. Cuma bila kadang-kadang dia tak ada rasa apa-apa. So I can stay until 10, 11. So once macam after Isyak macam rasa macam aku nak balik, dia takkan hege. I will just leave everything then balik. Macam dulu akan stay sampai 3-4 pagi, kadang-kadang stay overnight. But after that incident no more. So now my admin balik pukul 6, my last appointment is at 7. Sekarang so customer macam tunggu abang boleh, kita balik sama-sama. Faham? Sebab nak jalan pun kat situ keluar sama-sama lah. So diorang kerja tu lah. Bila diorang tanya, saya abang ada cerita macam tak lah, just keluar sama-sama je. Kalau balik lebih dari pukul 10 lambat, I make sure diorang stay with me lah. Dan kita turun ke kapak sama-sama. Kan? Habis itu kat industrial area Habis kawasan sini, industrial area sini okey? Sini okey actually. Kan? My location a bit ulu sikit lah. Tapi tak ramai Melayu kat sini. Di mana Pangkalang River tu ni. Okey lah. Masuk quite meriah lah. Masuk je disambut dengan kantin. Tempat saya masuk Bangla dulu. You will face the dome. Itu cerita. Ada lagi cerita? Time holiday ke? Holiday tak ada lah. Selalu holiday kita happy-happy je. But one incident yang famous lah, I think people know this story is, I share a lot about this. Apa tu? Bawa makeup tapi tak ada makeup. So that one I think buat makeup tapi tak ada makeup. Bawa makeup, bag makeup yang sebesar-besar tu, luggage tu, buka tak ada makeup. Habis? So actually itu baru start lah. I think 2012. I remember it was 2012 dengan Jajah Siwarisan. Okay. So kita pergi makeup macam biasa. So buka makeup buka bag, makeup bag tu tak nampak apa-apa, like empty.
Wow. My case is empty. Tapi bawa berat. Berat lah. Malam dah prepare nak bawa apa semua kan. Kita macam saya tengok dia tengok aku. Tengok macam ni betul tak betul ni kan. Tu dia dah duduk tak cakap takkan aku tak bawa makeup Macam first takkan aku salah bawa makeup. Bag makeup satu je pun. Kita tutup balik. Okay, baca bismillah, buka lagi. Tak ada. Ada? Tak ada. Tu macam ni dah panik lah ni. Ni dah tahap macam aku nak buat apa ni kan. Pengantin dah cakap, asal tak siap-siap bang? Asal tak start ni? Lagi panik. Kita macam, adik kau tunggu sekejap boleh? Tu saya masih isap rokok. Macam dia, kau tunggu sekejap, aku keluar isap rokok dulu. So bila saya keluar isap rokok, saya message satu ustaz ni. Saya cakap, ustaz, saya message tu sekarang ni, saya buka bag, saya tak nampak barang saya. Like nothing inside my bag. Nothing, dia empty macam kosong sekosong-kosongnya. Macam bag baru, cakap dia. Okay, cakap hantar tutup. Hantar baca this kulhu, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah ke apa, baca 3 kali, ambil wuduk, suruh hantar punya pengantin pun ambil wuduk juga. So saya convey the message to my assistant, cakap dia, kau suruh ambil wuduk, kau suruh baca apa dia tahu. So dia dah macam apsal ni, tak apa, kau ikut je, insyaAllah everything okay. Tapi kita ni service provider kan, kita kena professional tau. Betul. Tapi dalam dekat sini lah dah macam macam nyawa-nyawa anjing. Ni kalau tak boleh siap ke, because permulaan dah tak nampak barang, kita tak tahu how the process goes, whether smooth ke tak smooth ke, ada benda lain ke timbulan. So the third time saya kata baca ni, then buat, baru nampak as per yang saya pack malam. Baru nampak Woi kau lah. Suka korang. Aiswan. Sorry. Terlepas sikit. Aisyah. Suka boy. Allah. Hon tu pelan tak tu. Yelah, orang tengah cerita. Orang tengah cerita kot. Pelan lah tu Tahu aku cuy sana lah, aku cuy situ je. Nampak permainan kita. Okay. Macam tu. Dah tak tahu kat mana pun. Ya. Kat mana? Dah baca ayat kursi, dah baca ayat kursi, dan baru everything semua. Okay lah, cuma I think it's a bit difficult for us to handle the situation sebab kita tak pernah experience. So kita nak control emosi dengan kita nak control kita punya tangan yang dah menggetar, shaky semua kan. So dia cakap, abang are you okay? Cakap ya. Cakap dia, you don't ask me anything for now. Tidak habis, dah settle baru kita cerita. So actually I told her lah what happened. Actually bila kita buka tu tak ada barang. Si Hambali ni kan, saya tadi sebelum show tu saya tanya dia, tengok kita punya puaka. Dia cakap tak, korang asam. Sebenarnya dia cakap dia penakut. Sebab ada lah tengok few episode, but kalau malam takkan buka. Ya, tak apa-apalah Hambali. MG12 pun akan tukar. Tukar. Tak boleh. Tengok Pocket Extra? Tidak. No, Pocket Extra bukan cerita seram. Tak apa. No, sumpah. Serius lah. Pocket Extra, I think good for you and semua kat rumah. Sebab semua orang suka sesuatu tu. Tapi Pocket Extra tu ada satu information, education. Kita ajar semua orang macam mana nak ruqyah rumah, ruqyah diri, macam mana kalau terjadi something, macam nak protect diri kita, apa kita nak buat dengan daun bidara, tu semua. Kita boleh buat air sendiri untuk sema rumah, untuk minum, buat air ruqyah. Semua kat situ. Takut dah boy. Takut apa? Saka? Tak. Aku tak ada lah. Tapi kalau minum kali ada benda keluar, kita tak tahu. I mean, okay, if you want nak buat bila depan keluarga ataupun kawan, bukan apa tau, kalau minum, then if something happen, selisih lah, boleh tak apa-apa. Kalau something ada, then kalau kawan kat sana boleh bantu, as in protect apa gitu, then you should know what to do next. Masalahnya kalau benda tu jadi, ada jadi masalah, kita cakap ada sana. Then baru tahulah. Then kau tahu, then kalau tahu, panggil ustaz lah, suruh ruqyahkan diri gitu. Sebab kita pun tak tahu kan. Macam dia pun dalam proses bila kita handle listing pun, dia tahu ustaz ada drop by kat kedai. So kita selit down, cakap kat sini ada apa-apa tak ustaz? So tak kata kat sini tak ada clear. Tu baru rega macam.
So Ustaz Fadli pandai kan. So kita tak ada apa-apa lah sini okey je. Ya, anulah. Tak boleh. Ya, itulah. Itu cerita-cerita. So, yalah pengalaman sebagai makeup artist. Okey, ada lagi? Ke dah habis semua? Okey lah, dah habis lah. Oh, dah habis. Kau ngasam. Nak lagi ada lah. Okey, lagi apa nak? Boleh? Okey, silakan. Okay, this one back kita trace back dekat zaman Sri Warisan lah. Okay. So you know that Sri Warisan office was shop house. Kat Serenggun. Kat Serenggun dekat Kerbau Road. Okay. So I was the administration dengan Kak Maina dengan few other administrator lah. So hari siang buta macam ni pukul 2, pukul 3. So I think it was clearly kita tengah buat kerja masing-masing dan kita dengar ada orang bagi salam macam Assalamualaikum. Kita jawab, Kak Ina pun jawab. Salah, naiklah, siapa tu? Tiada. Yeah, so I think kat sana memang pun kuat lah aktiviti kat situ. So in fact dekat that time bila Pak Bagong apa? Pak Bagong ni. Oh, Pak Bagong nama orang tu, nama orang. Okey. Dia kita punya kira macam Cison tapi dekat Jogja. Oh, okey. Kira dia baru pass away. Innalillah. So that particular week tu diorang actually Huda semua experience lah kat situ. Apa experience? Lagu pendek, bunyi lagu dekat studio sebelah. So diorang dekat atas, kat bawah on lagu sendiri. Habis ada bunyi gong on their own. So from there tu diorang dah takkan stay sendiri lama-lama lah kat situ. So I think benda ni saya dulu tak tahu whether nak percaya ke tak percaya. Memang takut-takut tau, tapi macam kita tak cakap ni semua just perasaan kau lah. So after a while dan kita experience sendiri dekat kita experience sendiri kat kedai and so benda ni actually memang memang gangguan wujud jin. But my father always say jangan takut. Bila kita cerita, I share my experience dengan dia, kata satu dia cakap semayang lah. Betul? Waktu tu dulu kan happy-happy kan. So kita macam take it like very lightly lah. But after a while, after kita slowly orang kata tu be a better person, actually benda ni tak mengganggu sangat. So betul. Sebab bila kita solat, kita zikir, macam somehow rada macam iman apa? Maybe stronger. Macam dia tak macam penakut sangat lah. Macam sekarang boleh kat kedai sendiri, macam dulu tak boleh. Mesti call siapa-siapa teman lah, tak boleh lah. So after a while macam Pada cakap, okay, kau semayang je. Semayang tu is the best thing for correct, face this protect kita. Kau nak tahu keberanian, malam-malam di sini, toilet sana selalu gelap. Masuk few meters berapa tapak baru ada on lampu, boleh test. Okay. Ni kalau tiap malam, jom teman. Berani macam mana cakap dengan orang pandai, nak cakap dengan orang pandai, diri sendiri. Sama. So tak boleh lah. So benda-benda ni macam orang nak pergi cari hantu ke, dulu pergi. Kan? Pergi. Sebab belum nampak apa. Belum tahu, belum experience. Oh, nak cari hantu. Hantu tak nak keluar, kau cari. Kan? Sekarang dia keluar. Kau nak dari mana? Kau suruh dia balik je. Nak tidur sama lagi. Kan? So for now, kalau dekat kedai, kita always macam have fun aje lah. Have fun. Kita tawakal lah. Kadang-kadang macam rasa tak sedap hati, kita just skip balik. Kadang-kadang macam dah pukul 10 dia ketuk kan. That 4 knots will bunyi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. So dia dah immune, kita dah immune. Okay, sekejap. Aku habis ni aku balik. Hari kita gurau. Sekejap lah. Aku nak balik ni sekejap lagi. Apa kata spray? Belajar. Spray apa? Spray sema. Lagi? Ruqyah. Ustaz cakap, kalau ruqyah rumah, sekarang orang panggil sema rumah. Kalau ruqyah rumah, tak semestinya sekali je. Kena continuously, macam kita maintenance kereta tu semua kita kena buat weekly. Ustaz lah. Nak panggil ustaz. Tak, buat sendiri. Tak nak. No, buat sendiri. Ataupun bersuruh Haikal tolong spraykan. Boleh, jadi jangan buat sendiri. Nanti makin bertambah. Saya tu boleh buat sendiri. Boleh. Ya. And also kalau macam taruh ada ketuk-ketuk, kalau tak tahu kita tak cakap ketuk tu ketuk ganggu kita tak. Dia macam akan ada that just saja nak gurau. Mungkin apa tahu, why not kalau buat gitu you just ignore and then continue with your work. Sebab takut apa tahu macam kita ni surrender kat dia. Faham tak? Macam ketuk, okay, tempat kau punya time. Padahal ni aku punya tempat, aku kerja macam nak rak, bayar duit sewa, this is my place, you get out, not me. Kadang-kadang bila kita ramai, bila kita like a few others inside that kedai, macam kita dengar
benda bunyi kan macam okay sekejap je. Jadi kita balik lah. Aku tahu lah ni time kau. Kita gurau like that tau. So I will siap sekejap lah. Sekejap lagi kau keluar lah. Aku balik kau keluar. Have fun lah. Kau apa ni ladies night kat sini. Full ladies night lagi I make joke about it lah. I make joke about it. So yalah boleh lah. Fun. Think positif je lah. Ya. Okay. Nampaknya tu je cerita dia. Ya, tu je lah. Okay, Ambali, terima kasih banyak kerana sudi. Terima kasih. Tunggu apa? Nak hadiah? Tak lah. Tak cakap kad apa? Tak cakap kad. Air semua tu tumpah. Tunggu siap saya ambil Gurau lah. Maklum lah. Kita kan nak celebrate. Otak pun ting-tong. Allahu Akbar. Okay. Bismillah. Ni hadiah ke hamper? Hamper lain. Ini biasalah kan. Okay. Kita kasih apa yang kat meja dululah. Boleh. Okay, ini daripada RS Munchies. Hati-hati terima kasih. Dia tart tau, tart macam-macam. Fruit tarts. Fruit tart. Terima kasih RS Munchies. Yes, sir. Dan ini daripada Mokotero. Mokotero ni sandwich. Jepun kah? Japan. Mokotero Oh, Mokotero lah. Mokotero no? Okey, terima kasih. Ni Mokotero. Oh, ni boleh minum ni mocktail. Ni sandwich je. Rasa Korean. Rasa Korean. Hai. Sandwich. Sos? Tadi aku tak kena bodoh-bodoh dia lagi. Takurash ne? Takurash. Ini apa? Takurash. Air. Baiklah. Ya, baiklah. Dan ni daripada terima Softies Sisi. Softies Sisi. Sorry ada sejuk daripada Icebox. Softies Sisi. Ice cream cake kah? Bukan. Dia dessert. Apa. Apa macam macam itulah. Macam mousse Dia macam tiramisu punya style. Tiramisu. Baik. Tapi sedap. Terima kasih. Sama-sama. Sisi. Dan ni daripada apa nama dia? Kak Nuri Jasahat, dia buat Florentine. I see. Ya. Oh, my favourite. Ya. Apa namanya ni again? Florentine. Ingat quarantine? Florentine. Baik. Pernah makan tapi tak tahu nama. Yes. Ya. Betul. Florentine. Ini kau suka kuih keria, kuih orang lama. Asal ketawa? Betul. Makanan kita orang kampung. Makan orang kampung. Ni tak pandai, ni pandai. Belajarlah makan tu sama-sama lah. Yelah. Ada kampung ada tu kan. Terima kasih. Memandangkan Hamba Ali ni kata dia orang kampung, kita bagilah makan orang kampung je. Lain-lain. Bodoh lah. Budu. Layang-layang Insyira. Terima kasih. Budu suka sih saya. Saya rindu Budu. Orang kat Malaysia, alah, kalau boleh post lah Budu kat saya. Nak ke? Pandai buat ke? Kontak ni daripada Mimi's Kitchenette. Terima kasih Mimi's Kitchenette. Kitchenette, ya. Kitchenette. Sorry, Kitchenette pula. Kitchenette. Suka terbang belum lagi. Astagfirullahalazim, ting-tong hari ni. Okey, dan ni daripada Wali Fragrance. Terima kasih. Terima kasih. Minyak atar. Bukan. Dia up sikit mungkin. Ya. Macam diffuser. Ada bawa wangi-wangi diffuser yang eksklusifnya. Terima kasih. Apa diffuser? Bukan. Roll-on. Roll-on. Okey. Dan ini ialah bag Walker tote bag ni. Terima kasih Walker kerana menjemput saya. Okey, kejap. Tengok apa lagi ada. Adalah tertinggal. Semua berplastik Oh, ada lagi kah? Ada juga lagi. Ada lagi juga. Nah, ini daripada Home Hustle by Zigzag Design. Terima kasih. Oh, nice. Home Hustle. Kan? Apa tu? Awak semua nak tengok Tiap minggu sama lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kat kedai kat luar. Sebelum masuk je baca. Ingatkan. Taruh kat meja makan, sebelum makan baca. Atau kat dinding atas. Boleh. Sebelum tidur bareng je Bismillahirrahmanirrahim. Kat kereta pun boleh. Belum drive baca bismillah. Keluar cermin depan tu taruh benda tu. Dah lah. Okey, ni daripada Bombs and Buns, The Sharif Slick. Baiklah. Dan Malak. Terima kasih. Dah tengok dalam? Tahu? Tahu pernah makan? Tak pernah makan sih. Tapi pun orang belikan lah.
Ha? Orang belikan. Ni sebelum balik kasih satu lah. Boleh lah. Astagfirullahaladzim. Boleh berkongsi. Kita punya birthday, kita punya puaka bulan ni tak ada. Tak bilang. Tak ada kek pun. Kalau cakap kita bawa kek. Wow. Boleh tak adalah. lelen. Gurau je. Oh, saja dia buka Okey, ni daripada curated crate. Terima kasih. Sorry. Curated crate. Terima kasih. Boleh buka. Ini apa? Boleh buka Buka tak? Tunjuklah. Dia suka buat-buat benda-benda gini. Oh, baiklah. Mungkin you boleh apa? Dia boleh buat macam apa? Berkat-berkat ke kau nak Faham. nak collaborate dengan diorang? Frame lah, frame. Terima kasih. Ada lagi tak? Saya check lagi Maklum lah. Keluarkanlah apa yang ada lagi tu. Xbox lah, tolak Xbox. Kita ada Xbox. Alamak, kejap beli No problem. Coming Laila. Ini satu. Bersih irap betul. Memandangkan awak ni kata orang tu servis kasih servis ke masyarakat, tolong masyarakat, kasih orang cantik-cantik, tolong artis jadi yang buruk pun jadi okey. Hambal ini prihatin kerja dia. Muka tak handsome pun menjadi handsome kat TV. Ada yang tak lawa pun jadi lawa. Tanggungjawabnya. So ini kita dari hadiah daripada Time to Hijrah daripada Sulaiman dan juga Diana. Nah, kau nak buka-buka sekarang lah. Boleh tengok apa kat dalam tu. What's this? Alah, brush makeup aja. Betul? Brush makeup aja lah. Terima kasih. Berada Hambali dekat situ. Nanti saya buka lah. Buka lah. Boleh buka sekarang? Buka lah. Tengok suka ke tidak brush tu. Betul lah ni brush. Kau betul ke main ni? Yelah, saya cakap diorang ada makeup artist. Oh, ya ke? Boleh ke tidak. Kalau suka-sukalah brush tu kan. Bohong. Bohong lah. Of course tak bohong. Terima kasih dapat jam. Kan? Terima kasih. Cantik. Thank you very much. Time to Hijrah. Terima kasih semua. Tengok cantik sayang tu. Mana tu boleh tukar ke? Boleh. Sulaiman nak juga gini. Cantik. Ya ampun, cantik Terima kasih. Tapi dia terbalik tau kan? Maksud terbalik? Putaran dia terbalik anti clockwise. Oh, iya ke? Kalau you pakai pun hati-hati. Sebab dia akan bantu mekanisme dia akan bantu something. Selalu orang pakai yang macam batu tu kan. Aku lah. Sumpah. Kan batu tu kan macam tak kuat menjadi kuat lah apa tu semua kan. Kan batu-batu tu pakai necklace tu kan. Tak tu MLM yang 100, 200, 300 tu lah ni. Kan. Tapi ni anti clockwise. Ni ramai orang yang gunakan adalah macam efek dia macam kalau orang ada something dia akan rasa kepanasan, gelisah lah apa. Oh really? Ya. Okay. Tapi jangan taksub sangat lah. Mungkin sebab dia putaran macam kita umrah tu semua kan. Semua pergi macam bersiseri sebab dia anti clockwise. Macam tu. Okay. Tak nampak bersiseri pakai jam ni. Okay, dia ketak-ketak bibir maknanya. Tak, aku tak tahu kau joking ke kau betul-betul seriously. Anti clockwise ni lah. Masih asin yang benda-benda kau cakap tu betul lah. Betul. Kau nak tahu boleh call Sulaiman ataupun message dia orang. Saya akan baca. Yap. Saya akan fahamkan lah. Betul. Okey, terima kasih Terima kasih, Bo. Thank you. Sudi kat sini datang dan terima kasih pada semua. Kalau you all semua nak barang-barang apa yang ada dekat sini, boleh teruskan. Ingat apa bos Hijrah kata, Time to Hijrah cakap kalau nak beli jam dapat 15%. Ada kasih bukti you all dah subscribe Susu TVC. Kalau nak apa kata orang tu poker merch boleh ke www.pokersg.com. Jangan lupa like, share and subscribe kita punya Susu TVC channel dan kita jumpa lain kali di masa akan datang. Bye bye. Selamat malam. Terima kasih kembali. Bye. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Baik, alhamdulillah. Okey, untuk cerita yang Hambali ni macam-macam ni. Dia ada tentang yang patung tu lah, apa ni semua kan. So, first kali yang saya nak sentuh adalah tentang patung. Okay, so kadang-kadang ada seorang itu ada buka kedai dan lain-lainnya. Kalau ada patung tu yang dipakai untuk pakai baju ke, untuk pakai seluar ke, untuk pakai suit ke, pakai suit ke apa. So make sure kalau boleh patung tu sendiri pun kita kalau boleh bila kita rukiahkan kedai ke, rukiahkan rumah ke apa, jangan lupa untuk spray sekali dengan patung tu sekali. Sebab apa? Itu di antara tempat yang mereka, iaitu jin, mereka suka duduk dalam. Okay? Dalam patung-patung. Sehingga kalau kita tengok
pada sirah Nabi SAW, sejarah Nabi SAW, ketika untuk zaman jahiliah dulu, orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka ketika mereka menyembah berhala, mereka disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahawasanya berhala-berhala ni kadang-kadang mereka boleh berbual, mereka boleh bercakap, sehingga orang-orang kafir ni ketika mereka minta dengan sesuatu yang apa mereka hajatkan, maka berhala tersendiri berhala tersebut sendiri yang akan memberikan jawapan kepada mereka. Disebabkan apa? Syaitan sendiri masuk ke dalam berhala tersebut, kemudian berkomunikasi dengan manusia, seolah-olah berhala boleh berbual ataupun patung tu boleh berbual. Jadi sebaiknya kalau ada patung-patung macam itu, kalau boleh tolak tepi, kita tolak tepi. Tapi kalau memang kena ada mannequin. Okay? Kalau kena ada mannequin tu, then sebaiknya kita spray lah. So jangan lupa. Okay? So itu yang paling pertama sekali. Kemudian yang kedua adalah berhati-hati jika seorang itu memberikan makanan-makanan macam tadi kan. Saya ada dengar contohnya dia selalu tak makan daripada orang, tak makan daripada makanan yang orang berikan, orang yang tak dikenal. Okay. So jika seseorang itu niat untuk sihir melalui makanan, ada tak cara-cara seperti itu? Yes, ada. So itu dipanggil sebagai sihir makulat. Okay. Ya, sihir yang dilarutkan dalam makanan. Jangan gitu, untuk minuman pun ada juga, dipanggil sebagai sihir masyrubat dari segi minuman. So kalau kita tengok daripada makanan itself, so ada sebahagian orang yang letakkan apa isi daripada yang diletakkan dalam makanan tu. So ada beberapa. So di antaranya adalah daripada kuku. Okay, so dia akan letakkan kuku, bukan kuku yang dah potong, tapi kuku yang sudah digrind kemudian dibacakan dengan mentera-mentera tertentu. Itu yang pertama. Kemudian boleh juga diletakkan daripada darah. Okay, so darah apa? Darah haid itu diletakkan. Itu pun ada juga. Kemudian ada letakkan dengan minyak-minyak tertentu yang sudah dijampi-jampi, sudah dibacakan mentera. Kemudian letakkan, kemudian dibaca-bacakan. So ketika seorang itu makan makanan tersebut dan dia lupa untuk baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka ada sebahagian orang yang terkena melalui makanan tersebut. Dan ketika dia kena daripada sihir makulat ataupun sihir makanan ni, maka awal sekali dia akan rasa adalah al-ghawas, iaitu dia ada sakit di ulu hatinya. So ulu hatinya ada rasa macam ada seperti ada benda yang cucuk-cucuk. So, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang dia akan selalu rasa sakit di bahagian perutnya. Daripada pencernaan dia pun akan terganggu. Yang bermaksud dia akan ada constipation ataupun dia akan ada diarrhea yang kerap, yang terus menerus. Okay? Dan dia juga boleh mengganggu juga kelama-lamaan dia punya menstruation cycle bagi perempuan. Bagi lelaki jangan nak menstruation cycle sangat. Okay? So dia akan mengganggu. So ada yang sampai tak datang bulan 2 bulan, tak datang haid 2 bulan, ada sampai 6 bulan, ada sampai 2 tahun. Walaupun dah pergi doktor, walaupun dah ambil hormon pil, tapi dia masih juga. Disebabkan apa? Mungkin terkena daripada sihir makanan. Okay? Kemudian yang keempat adalah dia akan selalu sakit di daerah dada. Dia akan rasa seperti ada banyaknya angin yang kat dalam dadanya. Jadi ketika dia tepukkan dadanya sedikit, dia akan terus mengeluarkan angin. Dia akan mengeluarkan angin. So itu di antara yang paling umum sekali, yang paling banyak sekali jika seorang itu terkena daripada sihir makulat ataupun sihir daripada makanan tersebut. Kemudian mungkin saya boleh ajarkan sedikit macam mana kita nak protect kita punya kedai ataupun nak protect kita punya rumah dululah. Jadi first kali adalah di hujung-hujung rumah kita cari 4 penjuru. Setiap penjuru tu kita bacakan Fatihah, ayat kursi, 3 kul dengan ayat 9 daripada surah Yasin. Iaitu apa? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maknanya yang bermaksud apa? Waja'alna min baini aydihim, dan kami jadikan di antara mereka saddan, iaitu sebagai suatu perantara ataupun satu penghalang. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka pun perantara. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami akan tutupkan pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. So ini di antara yang boleh kita amalkan. So Fatihah, ayat kursi, 3 kul,
kemudian dengan ayat 9 daripada surah Yasin di 4 penjuru tersebut. Okey. Jadi kalau rumahnya memanjang ke apa, jadi 1 2 3 4. Okey, kalau memanjang 1 2 3 4. Jadi cari dia punya hujung-hujungnya sahaja. Okey. Kemudian setiap kali setelah baca tu ditiupkan di hujung-hujung macam nak cakap di hujung-hujung tembok tersebutlah. Dia penjuru tersebut. Okey. Kemudian jangan lupa juga sebelum melakukan itu selalu azan dulu di setiap bilik ataupun di kedai ke apa, boleh azan tak ada masalah, no problem. Okay? Dan cari 4 penjuru tu dan bacakan. Kemudian jangan lupa yang terakhir sekali adalah spray. Okay? So jangan lupa untuk spray. Sebab apa? Dikatakan spray, sapu-sapu dah settle. InsyaAllah. So kita kena spray dulu. So kita spray daripada pintu rumah ataupun daripada entrance kedai itu anti-clockwise ataupun arah tawaf. So kita akan spray sambil baca ayat kursi. So spray sampai ni. So kalau boleh buat setiap pagi, setiap malam. Kalau boleh buat, kalau ada gangguan. Tapi kalau tak ada gangguan, at least sehari sekali insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk kongsikan kepada yang lain, share this video, like dan juga jangan lupa bagi siapa saja yang baru menonton, jangan lupa untuk subscribe insya-Allah. Okey, apapun jangan takut pada mereka tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye bye. Assalamualaikum. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, Cik, apa tu? Plus makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.